Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebelum kami berkongsi mengenai penulisan yang telah kami sediakan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan yang terlibat dalam penulisan ini. Pertama, saya sendiri Muhammad Fazil bin Aulia, nombor matrik 260028. Ahli kumpulan yang kedua Ling Siu Juan, nombor matrik 259913. Ahli kumpulan yang ketiga adalah Muhammad Arif bin Muhammad Philip Lim, nombor matrik beliau adalah 283435. Dan akhir sekali Muhammad Tarmizi bin Muhammad Bakri, nombor matrik 266681. Isu perundingan yang melibatkan Malaysia di peringkat antarabangsa yang telah dipilih oleh kumpulan kami adalah mengenai rundingan tragedi pesawat MH17 antara Malaysia dan kumpulan pihak pemisah Donetsk. Isi kandungan pembintangan ini akan melibatkan beberapa aspek, iaitu pengenalan kes tragedi MH17, strategi perundingan Malaysia, hasil perundingan yang telah tercapai, cabaran dan halangan yang dihadapi Malaysia semasa rundingan dijalankan, dan akhir sekali perbezaan Malaysia dengan negara-negara lain dalam melaksanakan perundingan di peringkat antarabangsa. Okey, mari kita lihat mengenai pengenalan kes. Satu tarikh yang semestinya tidak sesama sekali akan dilupakan oleh Malaysia adalah membabitkan tragedi terhempasnya pesawat MH17 pada 17 hari bulan Julai 2014 yang berlepas dari lapangan terbang Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur pada jam 12.15 tengah hari waktu tempatan. Pesawat ini dikatakan membawa seramai 283 penumpang termasuk 80 orang kanak-kanak dan 15 orang anak kapal. Pihak penerbangan MAS telah dikejutkan dengan satu makluman yang diterima daripada pihak trafik kawalan udara Ukraine bahawa mereka telah terputus hubungan dengan pesawat MH17 pada jam 02.15 petang GMT. Dipercayai telah melalui sektor kawasan perang Rusia-Ukraine. Pesawat telah dipercayai ditembak jatuh ketika dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur pada jarak ketinggian 30,000 kaki oleh kumpulan pemisah pro-Rusia. Pesawat dipercayai ditembak dengan menggunakan peluru berpandu Bak 9M83 buatan Rusia di timur Ukraine sehingga mengakibatkan kematian penuh penumpang kapal. Penumpang terlibat adalah membabitkan beberapa buah negara seperti Belanda, Australia, United Kingdom dan juga beberapa negara lain. Dunia telah berkabung dan menuding jari 100% kepada Rusia dan Ukraine atas tragedi ini. Malaysia menjadi pihak yang terjerat di dalam konflik ini. Oleh hal demikian, pemimpin dunia telah mendesak Presiden Rusia iaitu Vladimir Putin yang dilihat mempunyai pengaruh besar di atas insiden ini dalam memaksa pihak memberontak untuk menyerahkan mayat korban dan sekaligus membenarkan siasatan penuh dijalankan. Namun begitu, desakan yang dilakukan beliau tidak mendatangkan hasil berbanding strategi rundingan Malaysia yang lebih tenang dan sulit. Malaysia yang diketuai Datuk Seri Najib Tun Razak berusaha keras dalam membawa pulang jenazah tragedi dalam keadaan selamat bagi melakukan upacara pengebumian serta bermohon menyerahkan juga kotak hitam milik pesawat kepada Malaysia melalui perundingan efektif dengan Ketua Pemisah Donetsk Alexander Borodai dengan melakukan strategi quiet diplomasi. Seterusnya, kita akan membincang dan menghubungkaitkan strategi rundingan Malaysia dengan strategi tawar-menawar yang telah kita pelajari. Strategi perundingan sangat diperlukan. Strategi perundingan harus dipilih bersesuaian dengan keadaan agar semasa berunding mereka dapat memastikan pihak mereka menang atau memperolehi situasi menang-menang untuk kedua pihak. Perkara utama hasil akhir perlulah menguntungkan salah satu pihak atau semua pihak yang terlibat dalam rundingan itu. Dalam kes ini, Malaysia telah memilih untuk melakukan quiet diplomasi iaitu pendekatan secara lembut
dan senyap bertujuan untuk mempengaruhi tindakan suatu pihak dengan cara melakukan rundingan sulit dan mengambil langkah untuk tidak berbuat sebarang tindakan sepanjang perundingan itu dijalankan. Hasil perundingan amatlah dipengaruhi oleh jangkaan awal dan juga pemilihan pelaksanaan strategi perundingan yang dipilih pada peringkat awal. Melihat kepada pihak yang terlibat dalam kes ini, adalah wajar Malaysia untuk kekal menjadi pihak yang melakukan rundingan secara lembut dan positif tanpa melukakan hati mana-mana pihak yang terlibat. Strategi ini juga boleh disebut sebagai strategi tawar-menawar lembut. 3 aspek utama yang ditekankan Malaysia dalam pelaksanaan rundingan ini. Aspek yang pertama adalah mengelak daripada berlaku kesulitan dan salah faham. Aspek kedua, sikap pihak yang dibawa berunding. Dan aspek ketiga, Malaysia memerlukan sesuatu daripada pihak yang dibawa berunding. Terusnya mari kita lihat mengenai ciri-ciri tawar-menawar lembut. Ciri pertama adalah boleh dipersetujui. Definisi boleh dipersetujui merujuk kepada sesuatu pendekatan atau persetujuan yang dilakukan itu boleh diambil tanpa mendatangkan sebarang mudarat kepada pihak penentang. Pihak penentang dalam rundingan tidak akan berhadapan sebarang mudarat jika bersetuju dengan permintaan Malaysia untuk mendapatkan semula kotak hitam dan mayat mangsa kemalangan tersebut dengan selamat. Oleh itu, hal ini boleh dipersetujui oleh mereka sekiranya perundingan berhasil. Ciri yang kedua adalah alat yang berkesan. Perunding yang menggunakan strategi tawar-menawar yang lembut boleh juga memberikan tekanan kepada pihak penentang rundingan dalam pelbagai bentuk. Bentuk tekanan tersebut dikatakan sebagai alat yang berkesan dalam perundingan untuk mempengaruhi seseorang. Dalam kes tragedi MH17 ini, Perdana Menteri Malaysia menggunakan tekanan, bentuk bersalah dan simpati dengan menggunakan perkataan seperti mereka yang terkorban tiada kaitan dalam konflik geopolitik yang berlaku. Mereka tidak bersalah dan mereka tidak terbabit dengan apa yang diperjuangkan kalian. Seperti yang beliau ceritakan kepada pemberita semasa temu bual bersama CNN di New York pada tahun 2014. Terdapat 2 kebaikan tawar-menawar lembut dalam rundingan MH17 ini. Kebaikan yang pertama yang dapat dilihat adalah dilakukan tanpa gangguan tekanan daripada orang umum. Hal ini adalah kerana tindakan untuk melakukan perundingan secara berhati-hati boleh menjamin hasil yang lebih baik. Walaupun pada hakikatnya banyak pihak yang mengecam dan tidak berpuas hati terhadap pendekatan ini kerana banyak soalan yang tidak dapat dijawab sepanjang rundingan masih dijalankan. Pendekatan ini juga bersifat sulit dan sangat bersesuaian untuk mengendalikan isu sensitif yang memerlukan kerahsiaan seperti kes MH17 ini. Kebaikan yang kedua adalah boleh menggunakan tekanan tanpa mewujudkan konflik. Tawar-menawar yang lembut melalui quiet diplomasi yang dilakukan oleh Malaysia pada waktu tersebut boleh mengelakkan berlakunya pertikaian konflik diplomatik antara pihak-pihak yang terlibat. Rundingan yang tenang dan lembut berfungsi lebih baik daripada membuat pernyataan agresif atau ugutan melalui sidang media yang boleh menyebabkan ketegangan berat antara pihak yang berkonflik. Dalam kes ini, tekanan boleh dikenakan oleh Malaysia kepada pihak penentang dalam rundingan secara perlahan dengan rundingan persendirian dan urusan di belakang tabir antara Malaysia dan kumpulan pihak pemisah itu melalui panggilan telefon. Strategi quiet diplomasi ini memerlukan perunding untuk bertenang agar boleh mendapatkan maklumat yang tepat dan sulit daripada pihak lain. Selamat sejahtera Doktor, nama saya Ling Sik Ujuan, nombor matrik 259913. Hari ini saya akan bentang tugasan kumpulan kami di bahagian 3.0 hasil perundingan. Berjaya mencapai persetujuan dalam tempoh yang cepat. Pertama,
Pencapaian Malaysia dalam mendapatkan jenazah korban kemalangan ini sebelum Hari Raya daripada pihak pemisah Rusia menunjukkan keberkesanan strategi tawar-menawar yang dilakukan ini. Nombor 2, hanya 5 hari selepas kejadian pada 17 Julai, usaha Malaysia berjaya mendapatkan hasil daripada strategi perundingan yang dilakukan, iaitu mewajibkan pihak pemisah untuk menyerahkan kotak hitam dan perakam penerbangan MH17, menyerahkan kembali mayat mangsa korban dan membenarkan pihak autonomi untuk mendapatkan aset penuh ke tapak kemalangan untuk melakukan penyiasatan. Seterusnya, berjaya melakukan pertukaran dengan kumpulan pemberontak dengan selamat. Pertama, 6 ejen Malaysia berjaya menguruskan pertukaran mayat di kaki kepada penjagaan Belanda dengan selamat. Nombor 2, menurunkan Butilan Awani kepercayaan terhadap Perdana Menteri Malaysia setelah perundingan yang dilakukan menyebabkan kumpulan pemberontak tersebut membolehkan mayat mangsa dikeluarkan dari lokasi nahas dan kotak hitam diserahkan kepada pasukan Malaysia dengan selamat. Nombor 3, selain daripada mengadakan pertukaran yang selamat dengan kumpulan pemberontak perundingan menggunakan strategi lembut ini juga berjaya menjaminkan keselamatan ruang udara dan kawasan nahas semasa pihak berkuasa Malaysia memasuki kawasan tersebut. Terakhir, strategi rundingan dan diplomasi yang digunakan oleh Malaysia dalam menangani konflik ini merupakan pilihan yang tepat meskipun mempunyai banyak keterbatasan dalam melaksanakannya. Hal ini demikian kerana sebarang kesilapan kecil akan menyebabkan Malaysia tidak berjaya mendapatkan semula mayat korban dan kotak hitam MH17 yang mengandungi maklumat penting daripada kumpulan pemberontak tersebut. Selamat sejahtera. Saya akan kongsikan cabaran dan halangan yang dihadapi semasa rundingan. Bagi cabaran untuk mendapatkan akses ke kawasan kemalangan, seperti yang kita ketahui, kawasan tragedi terletak di dalam wilayah yang ditakluki pihak pemisah di Donetsk Oblast, Ukraine. Tanpa lawatan dan pemeriksaan di lokasi nahas adalah sukar untuk mendapatkan gambaran tentang situasi sebenar tragedi. Pasukan Siasatan Khas Malaysia yang membabitkan 131 anggota tiba di Kiev, Ukraine. Namun begitu, pasukan siasatan antarabangsa termasuk dari Malaysia sendiri tidak dibenarkan memasuki kawasan nahas ekoran daripada perang saudara yang menyebabkan berlakunya pertempuran sengit antara kumpulan pemisah pro-Rusia dan tentera Ukraine. Cabaran berkaitan undang-undang antarabangsa. Setelah bertahun tragedi berlalu namun tiada perkembangan positif berkaitan pesalah, negara-negara yang menjalankan siasatan jenayah bebas terhadap nahas menggesa Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu supaya menubuhkan tribunal jenayah bagi mendakwa mereka yang bertanggungjawab ke atas jenayah nahas itu yang mengorbankan 298 nyawa manusia yang sama sekali tidak bersalah di dalam konflik dua negara terbabit. Namun begitu, Rusia juga merupakan kuasa besar dunia telah menggunakan kuasa vetonya dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk menghalang cadangan yang dikemukakan oleh 5 negara yang dirintis Malaysia bagi menubuhkan tribunal jenayah antarabangsa yang berfungsi untuk membawa ke muka pengadilan. Seterusnya, kritikan daripada pelbagai pihak. Malaysia juga berhadapan dengan kritikan daripada pelbagai pihak berkaitan cara menangani isu pada ketika itu. Perdana Menteri dikritik kerana dikatakan lambat memberi kenyataan berkaitan nahas MH17 seperti yang dilakukan oleh ketua-ketua negara lain yang terlibat. Selain itu, terdapat juga kritik seperti yang ditulis dalam New York Times yang mempersoalkan perundingan antara Malaysia dan pihak pemisah tersebut. Hal ini kerana pihak pemisah tersebut tidak mempedulikan tekanan daripada kuasa besar lain namun mahu berunding dengan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tarmizi bin Muhammad Bakri 266681. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan perbezaan Malaysia dan negara lain dalam proses perundingan. Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang terkenal dengan kesopanan dan kesantunan dan kelembutan rakyat Malaysia. Ini berbeza dengan negara Amerika Syarikat sebagai contoh, yang mana mereka lebih tegas, lebih keras dalam mempertahankan hak mereka dalam proses perundingan.
Sebagai contoh, apabila berlaku konflik antara China dan juga Amerika Syarikat, perundingan telah berlaku antara kedua-dua negara tersebut yang mana akhirnya mereka menerima proses kata sepakat dalam untuk menangguhkan perdagangan antara kedua-dua buah negara sehingga menyebabkan negara-negara lain juga terkesan dengan konflik tersebut. Ini adalah proses perundingan yang agak keras dan tegas oleh kedua buah negara, terutamanya daripada pihak Amerika Syarikat. Seperti sedia maklum, Amerika Syarikat adalah lebih tegas dan keras untuk mempertahankan hak mereka dalam proses perundingan. Berbeza pula dengan Malaysia yang mana lebih lembut, lebih soft dalam proses perundingan, yang mana Malaysia mengutamakan keamanan dan Malaysia lebih mengambil sikap yang lebih neutral dalam proses konflik kedua-dua negara yang terlibat ataupun mana-mana negara yang terlibat. Malaysia lebih mengamalkan, lebih mengutamakan keamanan berbanding dengan kekerasan berbanding negara lain. Selain itu, kita boleh juga lihat contoh lain iaitu berkenaan dengan perundingan antara ASEAN dan juga China melibatkan konflik Laut Cina Selatan. Seperti sedia maklum, China merupakan sebuah negara besar juga yang mana mereka tetap menggunakan pendekatan yang lebih agresif dan lebih keras dalam memastikan Laut Cina Selatan tidak terlepas dan mereka mahu menguasai sepenuhnya Laut Cina Selatan daripada diambil oleh negara lain. Hal ini menyebabkan negara-negara lain juga berasa marah dan timbul ketegangan berlaku antara China dan negara-negara yang terlibat, termasuk jugalah Malaysia, sehingga berlakunya beberapa tragedi yang memakan nyawa pada tahun 2009 dan juga 2009. Disebabkan Malaysia juga terlibat dalam ketegangan antara Malaysia, China dan negara-negara ASEAN yang lain, bagi menenangkan keadaan dan menjernihkan keadaan, Malaysia mengambil keputusan yang lebih neutral dan lebih menuju ke keamanan. Malaysia menyokong dasar yang dikenalkan oleh China iaitu One Belt One Road, yang mana program ataupun dasar tersebut adalah untuk mengukuhkan ekonomi negara-negara yang terlibat. Sebagai akhir kata, Malaysia seperti sedia maklum mengamalkan diplomasi perundingan yang lebih soft, lebih lembut, lebih menggunakan budi bahasa yang baik, tidak mengamalkan kekerasan. Ini bagi memastikan semua negara merasa aman, merasa tenang untuk berunding dengan Malaysia tanpa melibatkan kekerasan dalam menghasilkan suatu proses perundingan.